sebelum tu kita nak cerita sikit. Setiap speaker-speaker ni, kalau siapa yang dah pernah try, Tuan Alid dia dah pakai a few speaker dekat masjid dia, saya rasa. Okay, kalau perasan, setiap speaker ni karakter bunyi dia tu berbeza. Kalau kita maintain dengan EQ yang sama dekat kita punya mixer tu, karakter speaker ini masing-masing berbeza. Saya stresskan balik, karakter bunyi yang dihasilkan tu, pasal woofer dia size lain, tweeter dia size lain, kekuatan dia lain, lepas tu full range dia speaker size lain. Dia menghasilkan karakter yang berbeza. Finishing dia kayu lah, plastik lah, besi lah, menghasilkan karakter-karakter bunyi yang berbeza. Apa masalah dia dekat situ? Apa masalah dia dekat situ? Yang mendatangkan masalah adalah apabila biasa sangat saya jumpa ni, semua ni dia combine dalam satu line. Satu line ni mula-mula dia masuk dekat 100 volt line. Saya tak tahu setting dia macam mana, setting low impedance ke high impedance. Lepas tu dia combine kat sini, lepas tu dia tarik lagi speaker, dia combine kat sini, lepas tu dia tarik lagi speaker, combine kat sini, baru dia masuk power amp. Itu antara sebab, apatah lagi di satu zone ruang solat utama tu, ada semua speaker ni. Kami pernah jumpa semua speaker ni. Cuba bayangkan, semua speaker ni ada dalam satu zone yang sama, dan semua ni di looping dengan yang sama. Kadang-kadang tu sini di ruang solat utama, ini di kawasan di Siar Kaki 5 kan. Bila jadi macam tu, masuk zone, inilah sebenarnya punca utama kenapa speaker kita, bila kita lalu kawasan tu je, speaker kat sini sedap, bila kita pergi tempat lain kat sini tak sedap. Cuba tengok, adakah dia speaker yang sama, dan adakah dia tarik daripada line yang sama. Itu antara sebab kenapa speaker tak sedap. Okey, Tuan Goh cakap betul 100%. Aduh. Okey, kita dengar Cik Achmat cakap, biasanya orang Indonesia kadang tak tahu pasang speaker toa kolom ni jenis ini. Kadang-kadang dipasang di low impedance, padahal si kolom speaker ini pakai high impedance. Impedance matching tu mungkin kita boleh sembang hari lain. Okey, impedance matching. Tapi kena faham, bila kita connect pernah jadi kami di satu masjid, masjid tu tiap-tiap bulan power amp dia terbakar. Tiap-tiap bulan power amp dia terbakar. Mula-mula kami datang, kami nak betulkan power amp dia. So kami cuba replace dengan power amp kami. Memang dekat sini memang kita ada standby power amp. Pasal ini adalah benda yang normal, selalu power amp kadang terbakar lah, dia dah sampai batu. Pasal tak ada benda yang abadi selamanya lah kan, kecuali Allah. Semua benda ada waktu dia sebelum dia kan. Ada waktu dia. So kita bawa lah kita punya power amp. Lepas tu next month power amp lain pula terbakar, next month power amp lain dah terbakar. Sekali kita kata, apa masalah masjid ni? So kita buat tracing balik. Kita cakap dengan dia, kita advise dia untuk kita buat full audit terhadap dia punya PA system. So dia orang kata okey lah, pasal benda tu sentiasa keep on reoccurring. Dan PA system tu baru 2 tahun dia orang install. Installer yang lama tu wallahualam ke mana. So kita bantu. So kita buat full audit. Rupanya power amp dia orang adalah high impedance punya power amp. Okey, tapi speaker dia orang tu memang speaker yang dia selectable. So kita ingatkan speaker tu sepatutnya it's a high Z speaker ataupun 100 volt line speaker. Tapi bila kita tengok dekat setting dia orang, rupanya dia orang setting dekat 8 ohm. Dan satu line tu dia tarik sampai 12 biji speaker. Satu line dia loop, parallel looping. Loop. Dia macam ni lah. Kan? Daripada power amp tu. Ni power amp. Speaker, dia pakai ceiling speaker tau. Dia pakai ceiling, loop. Yang ni semua dia punya rating 8 ohm. Ni 100 volt line.
Bila jadi macam ni, impedance dia terlampau rendah, power amp ni tak boleh nak tampung. Bila power amp ni tak boleh nak tampung, tiap-tiap bulan power amp ni dia punya board dalam tu akan terbakar. Crazy. Saya pun macam, kenapa so that is issue impedance matching. Okay, tapi impedance matching tu mungkin kita boleh buat another issue. Okay, so kejap kita biasanya kan masjid kita kan, ini ruang solat utama, ruang solat utama yang ada kapet tu. Ini ruang solat kaki 5 dia kan, kaki 5. Biasanya kalau dekat Malaysia, yang ni yang kawasan tak ada kapet. Okay, lepas tu kadang-kadang ruang solat wanita dia tepi ni. Kadang-kadang ruang solat, kalau misalnya kata masjid tu besar, ruang solat wanita dia dekat belah atas, tingkat 1. Kadang-kadang dia macam tu. Ruang solat muslimat dia kat sini. Ini ruang solat lelaki dia. So barulah dia punya ni. Dia ada pelbagai bentuk, pelbagai cara. So cadangan saya sebagai permulaan untuk biarkan tak ada bunyi sekejap sedap, sekejap tak sedap kan, adalah satu kawasan ni satu jenis speaker. Satu jenis speaker. Ini satu jenis speaker. Yang ni satu jenis speaker. Jangan campur-campur. So kalau dia tak sedap, biar satu ruang tu tak sedap. So dia tak ada campur-campur, kejap sedap, kejap tak sedap. So kita cuba nak balancekan lah, nak cuba apalah kan. So ini cadangan. Macam mana you nak optimizekan suara tu adalah on your own skill. Macam mana you nak tune. Tapi bila satu kawasan ni, dan satu kawasan ni satu line. Satu kawasan ni saya biasa kita suggest memang 1 amp, 1 amp, 1 amp yang berbeza. Yes, memang kita banyak pakai power amplifier. So you boleh control. Itulah dia isu speaker tak sedap dan tak tahu nak pilih speaker yang mana. Okay, saya punya suggestion, ini suggestion saya, sekiranya masjid tak ada isu akustik. Tak ada isu akustik ni maksudnya isu kalau kita dekat masjid kita tu, kita duduk dalam masjid tu, kita kata hello ataupun hey, dia tak ada efek semula jadi. Hey. Ataupun kadang tu dia jadi flutter. Hey. Kalau tak ada isu tu di semua kawasan masjid, then any speaker will do. Speaker ni boleh, speaker ni boleh, speaker ni boleh. Okay, tapi just in case, sekiranya surau atau masjid tu ada isu reverberation. Tapi walau bagaimanapun kena ingat limitation low impedance ni, satu power amp dia boleh tarik berapa banyak speaker, dia boleh loop berapa banyak speaker. Yang tu kena ambil serius dan ambil tahu. Kalau tak, power amp tuan akan cepat terbakar. Okay, so yang speaker ni, just in case ada isu akustik tu dekat masjid, so saya suggest you pakai ni. Pasal ini lebih distributed, ataupun you pakai line array ataupun line source system untuk surau ataupun masjid tuan-tuan. Okay, jadi itu je perkongsian kita buat hari ini, insya-Allah. Moga-moga yang penting surau dan masjid kita 3 kriteria, okey, 3 kriteria: senang dikendalikan, suara yang jelas, dan PA sistemnya tahan lama. Penting tu. Okey, insya-Allah itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like dan kongsi-kongsikan video ni kepada kawan-kawan, insya-Allah. Assalamualaikum.